سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير ودعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat lagi untuk sama-sama kita hadir ke surau kita ni untuk sama-sama kita meneruskan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, iaitu untuk melakukan ta'abbud, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima akan segala amal yang kita lakukan ini dan dikira sebagai kebaikan di dunia dan akhirat. Tuan-tuan berkata Allah sekalian, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung pada hadis yang ke hadis 33. Okey. Surah Kahfi lah. Insya-Allah. Betul lah. Surah Kahfi. Baik, insya-Allah. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. An Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة غفر له ما بين الجمعتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه المنذري. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah bin Umar ini di antara sahabat yang paling banyak ikut Nabi dari segi perbuatan, percakapan, perangai, cara, semua. Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ni sangat dikenali dengan dia punya ta'assub dia dengan Nabi. Ta'assub ni senang habaq tuan-tuan. Dekat orang lain tak boleh. Ta'assub ni dekat orang lain tak boleh. Hatta tok guru mana pun kita tak boleh ta'assub. Pasal apa tak boleh ta'assub? Yang pertamanya, mana-mana tokoh pun yang kita suka, yang kita sayang, yang kita kasih, dia tak terlepas daripada dosa dan salah. Itu satu. Yang kedua, ta'assub ini akan menyebabkan kita menafikan kebenaran orang lain. Itu ta'assub. Bila kita duk kata tok guru kita seorang saja betul, maka kita akan menafikan tok guru orang lain. Kalau kita mengatakan bahawasanya kawan kita saja betul, maka kita akan menafikan kawan-kawan orang lain. Dan yang lebih teruk lagi ialah kesan daripada ta'assub. Kita sanggup menafikan kebenaran yang ada di depan mata kerana kita mempertahankan apa yang kita suka dan apa yang kita sayang, kerana keta'asuban kita. Itu sebab itu ta'assub ni tak boleh pada orang lain. Sebab tu nak pesan pilah pada diri saya dan tuan-tuan mati Allah sekalian, kita sayang ke orang lagu mana pun, kasih ke orang lagu mana pun, suka ke orang lagu mana pun, kagum dekat orang lagu mana pun, jangan sampai ta'assub kepada seseorang yang kita katakan hidup atas dunia ni. Jangan. Kecualilah kepada Nabi saja. Pasal apa kita boleh ta'assub pada Nabi? Contoh, sebabnya yang pertama, Nabi maksum. Nabi tak buat silap, Nabi tak buat salah. Yang keduanya ialah memang tugas Nabi ni untuk kita ta'assub dengan beliau, baginda, dan kita mengikuti baginda. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi, ikut aku. Allah Ta'ala pesan dalam Quran, ikut aku. Kena ikut. Ikut ni yang pertama disebabkan kerana kita sayang. Ikut ni yang kedua disebabkan kerana kita hormat. Lepas tu kita ikut. Contoh, pasal apa anak-anak kita ikut kita pergi kenuri? Padahal anak ni nak pergi kenuri, budak-budak lah, bukan teringin nak pergi kenuri. Ram tak mau pergi, dia kata ajak jom pergi. Tak mau abah, kalau nak duduk rumah pergi. Jom lah. Dia pun ikut juga. Ikut pasal apa? Hormat kat pak ya. Takut pak marah ya. Tapi kalau Nabi SAW kita buat kerana kasih, kerana sayang, kerana nak, itulah Sayyidina Abdullah bin Umar.
Sayyidina Abdullah bin Umar ni sampaikan cara berjalan ikut Nabi, cara makan ikut Nabi, semua ikut Nabi. Di antara sahabat yang mana diriwayatkan paling banyak ikut Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar. Sebab tu benda-benda ni kita nak kena ambil, kita nak kena ikut apa yang telah dibawa oleh para sahabat kita, para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, siapa-siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, di antara sunnahnya tuan-tuan, ada satu kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti dia sekarang satu kitab cerita pasal kelebihan ataupun khususiat hari Jumaat. Ada lebih daripada 100 kelebihan yang khas pada hari Jumaat sahaja. Oh, tu dia, tuan-tuan, keistimewaan hari Jumaat ni sampai tara tu. Sebab tu dalam banyak-banyak semayang apa paling mulia? Kebanyakan daripada kita semayang subuh kot. Sebab apa? Subuh ni paling payah kali. Boleh main semayang Jumaat subuh ni kira habis kemah lah kan, kita puasa. Kalau dalam wakaf Siti Aisyah ni kira ada 6, 8, 9, 10. Kira 10 ni hak paling bagus lah hari ni kan. Adakah macam tu? Tak. Semayang yang paling mulia dan paling besar darajah di sisi Allah Ta'ala adalah semayang Jumaat. Semayang Jumaat tu duduk nombor 1 paling tinggi. Pasal apa nombor 1 paling tinggi? Yang pertama, ada banyak khususiat yang sebut pasal Jumaat, hari Jumaat, dan khususiat pasal solat Jumaat. Yang keduanya adalah satu-satunya salat yang mai pilih mazhab mana pun kecuali Syiah. Syiah depa Jumaat depa tak ada. Mazhab Syiah ni depa tak ada sembahyang Jumaat. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Iran kan, nak pergi sembahyang Jumaat, pergi carilah, memang tak jumpa. Memang tak jumpa. Di Iran memang sembahyang Jumaat itu tidak dilaksanakan. Ya? Sunnah macam mana tu? Ya. Ada katanya masih di sana tu masih ada masjid, tapi 1 ke 2 gitu je lah yang masjid yang ahli sunnah wal jamaah macam kita ni. Ataupun ada satu lagi mazhab Syiah yang mirip dengan kita, lebih kurang 85 ke 90% yang sama dengan mazhab kita, iaitu mazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah dia ikut sebiji lebih kurang macam kita, hukum hakam dia lebih kurang macam kita. Tapi ada beberapa perbahasan fiqh, akidah dan sebagainya tu agak berbeza sedikit, dan berbeza tu pun tak banyak. Contoh kalau dalam bab akidah ni selalu yang paling orang duk sebutnya ialah berkaitan dengan tafdil ataupun kita katakan memuliakan yang mana. Dalam ramai-ramai sahabat mana paling mulia? Itu yang menjadi isunya perbahasan. Macam mazhab Zaidiyah, depa tak mengkafirkan sahabat. Depa terima Sayyidina Abu Bakar, depa terima Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi bagi depa dalam ramai-ramai tu hak lebih sekali Sayyidina Ali. Depa tak macam Syiah Imamiyah ataupun Isna Asyar yang letak terus semua sahabat Nabi ni kapiak belakang. Tu dia ni bab isu kapiak ni pun payah agak ni nak sebut ni kan. Sehari dua ni, seminggu dua ni duk timbul tajuk tu. Jangan panggil kapiak kat orang. Payah juga tu nak urat tu. Tapi payah tak payah pun nak kena cerita, nak kena habaq. Dah bangsa dah jenis kata kapiak, kena panggil kapiak, mana boleh duk pi ubak. Minta maaf kepada rakan-rakan kita yang belum Islam. Lain macam ke tu. Ataupun pada kawan-kawan kita yang dia tak Islam tapi dia lawan Islam, tapi nak panggil kapiak tak boleh. Tapi kena panggil gitu. Tak boleh. Allah Ta'ala suruh Nabi panggil, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Jelas. Sebab itu tak ada sampai mazhab Zaidiyah ni, dia tak ada sampai tahap tu. Dia tak ada panggil kata Sayyidina Abu Bakar kapiak, Sayyidina Umar kapiak, dah. Cuma dia kata dalam ramai sahabat, minta maaf lah bagi kami nampak Sayyidina Ali tu lebih daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itu Zaidiyah. Dari segi sembahyang pun semua. Tapi kalau kata duduk belah sana sembahyang Jumaat itu dilaksanakan tak? Mereka tidak menerima akan sembahyang Jumaat. Kalau kata Syiah di belah
Iran sana tu. Jadi siapa-siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, adakah surah Kahfi saja yang sunat pada hari Jumaat? Tak. Ada banyak lagi surah. Di antaranya surah Sajdah, di antaranya surah Insan, di antaranya surah Yasin, di antaranya surah Ar-Ra'du kalau tak silap saya, dan di antaranya ada beberapa surah lagi. Apa maksud dia kelebihan-kelebihan surah ni pada hari Jumaat? Maksudnya kalau kita nak baca Quran, selalunya contohlah Pak Ngah duk baca setiap hari, kita katakan sejuzuk contoh. Maka hari Jumaat bagi selesai hak tajuk surah-surah yang digalakkan ni dulu. Katakanlah kita baca surah lah ni juzuk 28 dah contoh. Masuk-masuk hari Jumaat, maka kita nak sambung baca hak juzuk 28 kita tu ke, ataupun nak pulun baca ni dulu? Maka dibahaskan oleh para alim ulama, baca hak surah-surah yang sunat dulu dalam hari Jumaat tersebut. Maka kita bangkit pagi subuh Jumaat tu tengok nak semua baca juzuk 28 tak? Baca ingat semalam kata ada baca surah, cerita pasal surah Al-Kahfi, maka kita ambil baca surah Kahfi dulu, maka pahalanya lebih besar daripada kita baca surah-surah yang lain. Dan begitu juga sajadah insan dalam sembahyang. Begitu juga surah Yasin, ada hadis yang menyebutkan siapa baca surah Yasin dengan surah Kahfi pada malam Jumaat, ada disebutkan riwayat tersebut. Maka bacalah mana-mana pun, dan jangan kita berasa lebih dengan amalan yang kita buat melebihi kepada orang lain yang orang lain tak buat. Jangan, itu jangan. Alhamdulillah lah, saya ni surah Kahfi ni baca tiap-tiap minggu. Duk sebut pula cahaya ni akan terpancar ni tu, sebab tu saya pun heran tengok cermin baru ni, nampak berseri sungguh muka saya. Tu saya duk habaq tu. Tu saya duk buat bangga lebih tu sah. Kita buat atas dasar benda tu Nabi kata, Nabi ajak, Nabi suruh, Nabi saran, Nabi pesan. Kita buat. Maka di antaranya jangan tinggal tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan minta maaf lah, hantar anak-anak pergi di sekolah-sekolah kadang-kadang yang ambil berat dalam bab agama, benda ni menjadi satu susunan bagi sekolah-sekolah tersebut. Yang pertama sekolah agama lah. Kalau sekolah agama, mereka buat satu masa khas untuk baca surah Kahfi ni. Kalau surah-surah kadang-kadang ada juga sekolah-sekolah asrama penuh ataupun sekolah-sekolah menengah biasa pun ada yang kadang-kadang pengetua tu bagui. Alhamdulillah. Tu kata kita ni, kita boleh dapat pahala ni yang cukup banyak bila kita reti guna ruang. Contoh, pengetua, mungkin kalau dia tu bagi arahan, suruh cikgu dengan anak murid semua hari Jumaat sebelum naik bas, bagi sejam pertama tu untuk baca surah Kahfi. Tuan-tuan boleh bayang tak pahala anak boleh tu banyak mana? Sekolah bukan 2 orang. Pelajar sekolah ni kalau kita duduk asrama busuk-busuk, kita kata 200 orang contoh. 200 orang tu baca surah Kahfi disebabkan kerana kita bagi masa dan kita susun jadual sebagai pengetua. Tuan-tuan boleh bayang pahala banyak mana? Sama juga kita di pejabat pun. Dia manager, dia ketua jabatan, boleh keluar pergi satu. Tapi dia kata apa? Okey nah, tuan-tuan nah, kita hari Jumaat ni tiap-tiap minggu ni kita tengok pasal kita pun tak apa nak kalut mana. Hari Jumaat ni kita akan buat kuliah duha. Lepas habis kuliah duha, kita akan sambung dengan surah Kahfi. Contoh, ketua jabatan kata lagu tu. Hak buah-buah yang bawah-bawah ni nak abang tak malas, memang malas. Tapi kerana terpaksa. Wish, dia pun kira markah cik oi. Ni tak main program ni, dia pun kira markah. Dia pun kira apa kursus, dia pun kira ni. Ish, mau tak mau kena gagah main juga. Tuan boleh bayang tak bos tu ketua jabatan tu nak boleh ke mana? Manalah nak tahu kau Harun Faizul lepas ni jadi merah juga jabatan agama, kau nak tahu. Susunlah buat mendatang tu. Susun. Sebab kita ada kuasa dan kita ada ruang untuk benda tu berlaku. Kalau kita di rumah, anak-anak kita susun siap dah. Lepas mayang Isyak, mesti kumpul kita baca surah Al-Mulk. Kita cuba bayangkan, benda tu duduk tang kita. Sebab tu bila kita ada ilmu hak lagu ni, kita tahu kelebihan-kelebihan, kita ada kuasa pula untuk menyusun. Maka itu yang penting.
Contoh macam kita katakan dalam kepimpinan negara, jadi isu berkaitan dengan Palestin, agung ke, Perdana Menteri ke, keluar satu arahan ataupun berkeliling munajat ataupun solat hajat perdana. Contoh buat rakyat kita di Palestin, solidariti kita kepada rakyat umat Islam kita di Palestin. Boleh bayang tak pahala nak boleh banyak mana kalau dengan cara begitu. Tapi yang duk ada hari ni, na'udzubillah min zalik, kita duk risau bila yang kita ada kesempatan, kita ada kekuatan, kita ada kuasa, kita tak pakai benda tu untuk kebaikan umat Islam, akan tapi kita guna untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Yang tu na'udzubillah min zalik. Duklah tang mana pun, jabatan ke, kampung ke, Korea ke, sama ke. Tuan-tuan ingat tak ada hak musim-musim Korea ni kadang-kadang hak perangai macam awak? Allah, ada. Tanya ada duk pejabat agama, dia tahu lagu mana nak urus masjid. Pening. Marin dulu duk sembang ada satu Korea. Sambil-sambil dia bermain ziarah, saya duk sembang empat tajuk masjid. Dia berkata, Tuan Syekh mampulah masjid kami kata. Tu imam nak jadi tu imam masjid ni, tu isi borang ni kat 5-6 orang. Dah 5-6 orang puak pula. Tak kami nak buat guna pun kami tak tahu. Paling besar lah dalam sejarah saya duk jadi ni pernah saya tengok, iaitu apabila satu masjid 2 orang tu imam dicalonkan, last sekali wakil majlis agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dah hari Jumaat yang mulia ni, saya dengan perkenan Tuanku Sultan semua nak mengumumkan bahawasanya imam yang dilantik secara sah bagi masjid ini adalah Tuan Haji sekian. Hak seorang lagi calon ni, hak nak jadi imam ni, tengok nama dia tak naik, tepuk ni lantai masjid ni, jom. Tuan-tuan, hari Jumaat ni bukan cerita sembahyang Zuhur ni, hari Jumaat, tepuk lantai ni, jom. Keluar daripada pintu masjid, start motor, rem ni, serupa budak kita duk geram kat budak-budak duk rem dia kedai minyak ni. Orang tua pun perangai apa tu dah, rem keluar masjid ni. Hari tu buat tu tak sembahyang Jumaat. Kita jangan ada buat main-main. Oi pangah oi, serabut kepala otak pangah oi. Sampai tahap tu dia tak fikir nak jadi tu imam tu berat lagu mana tanggungjawab. Dia tak fikir Allah Ta'ala nak tanya dia tak fikir tajuk tu. Lepas tu hari ni minta maaf tuan-tuan. Mana nak tahu kok Pak Ngah ke haji kita ke, bangki ke lepas ni pencen ke mana Allah ke. Contoh bila pencen kita duk fikir nak rehat, tak-tak dia pun lantik je tuan kuasa masjid. Jangan duk kata apa, minta tak usah, tapi orang lantik jangan tolak. Pasal apa Pak Ngah? Dia ada satu riwayat menyebutkan, may yuridillahu bihi khaira ista'maluh. Allah Ta'ala kalau nak seorang-seorang tu jadi baik, Allah Ta'ala akan pergunakan dia untuk agama Allah Ta'ala. Jangan tolak. Minta jangan sekali. 2-3 hari lagi nak buat jawatankuasa pemilihan anak Korea, tu dia duk sah depan tu tu imam pun kuih tepi. Ni minta maaf tu imam tiap hari dah duk jadi imam. Lebih saya nak jadi imam boleh. Jangan. Duk pergi minta jangan. Tapi kalau orang bagi, orang angkat, jangan duk pergi tolak. Dalam bab benda baik lah, anggap bahawasanya Allah nak kita baik dan Allah nak kita jadi baik, maka Allah Ta'ala pilih kita untuk buat kerja agama. Jangan tolak. Sebab tu dalam bab-bab lagu tu guna kemampuan yang ada. Ni biro kebajikan tak ambil tahu langsung masyarakat ataupun anak Korea. Ni biro program haram tak ada masjid tu. Rugi. Sedangkan kita boleh guna kesempatan-kesempatan. Sama macam surah Kahfi ni. Bila kita tahu kata ada kelebihan pada surah Kahfi, kita bagi arahan pada anak bini, kita bagi arahan pada orang pejabat, kita bagi arahan pada sekian. Ni pun satu juga nak sebut. Ada juga pernah saya dengar di ini ni, Penang kita ni. Tokey bukan Islam, bagi keluar awal pergi sembahyang Jumaat. Last sekali puak tu pergi satu van, lena dalam van, haram tak pergi sembahyang Jumaat. Ni saya bisa dengar ni belah sini. Tapi kot satu syarikat tu je kot, at least semua bagi belakang lah kot. Dia kata ada kawan tu, saya malu lah Tuan Syekh, bukan nak kata malu sungguh.
minta dekat buah ni, puak-puak ni kalau boleh keluar awal sikit, masuk lewat sikit lah. Kami nak pergi sembahyang Jumaat ni, jangan halang kami orang Islam buat sembahyang Jumaat. Kawan tu pun bukan Islam. Dia kata, tak apa, benda tu tak apa, kita bagi keluar awal, kita bagi masuk lewat sikit untuk beda makan apa semua. Naik van yang bawa tu pula orang bukan Islam juga. Bawa van berhenti ni, makan dulu apa semua. Pukul 1, tak keluar lagi. Pukul 2, tak keluar lagi. Lah kali habang pula dekat depa. Nah, buka aircon, buka enjin, buka aircon, hang nak pergi mana hang pergi. Lagi habis orang sembahyang Jumaat, hang bawa ni van balik, kita balik. Tanpa tak sembahyang. Sembahyang apa ni? Kalau nak sembahyang pergi bila pun tak ni. Kita dengar kerja letih pun waktu lah nak rehat pun. Kita boleh bayang kalau benda tu seorang hak bukan Islam, dia ketua jabatan, dia bos, tahu kata perangai orang Islam lagu tu. Allah. Sebab tu kita ni ada kemampuan, ada kuasa, ada ni susun orang untuk taat pada agama, atau manusia untuk mereka melakukan kerja-kerja agama. Maka orang yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis samai yudhi'u bihi yaumal qiyamah. Apa dia kelebihan dia? Maka akan memancar cahaya daripada bawah tapak kaki sampai ke langit, yang akan menerangi kelak baginya pada hari kiamat. Tuan-tuan, benda ni tu saduk buat pening-pening lah. Yang pertama, kan kita biasa dengar orang yang ambil yang sembahyang, anggota tubuh badan dia tu akan bercahaya pada hari kiamat kelak. Hak basuh muka, muka bercahaya. Hak basuh tangan, tangan bercahaya. Hak basuh kepala, kepala bercahaya. Hak basuh kaki, kaki bercahaya. Cuma kita ni orang Malaysia, kalau boleh basuh kepala tu, basuh pergi elok. Jangan duk basuh sikit-sikit. Takut malu ke orang bagai. Orang lain kiamat esok ni cahaya penuh kepala. Metang kita cahaya tak ni. Ni jenis kita. Kita jenis ambil sembahyang lagu tu Lah kali cahaya tak nak, cahaya tak ni. Orang lain cahaya di akhirat esok ni serupa dengan spotlight. Kita main apa lampu 10. Orang tak payah kenal, kita pun tak payah duk habaq ke orang, berotoh-berotoh bu, dia tak payah tanya hang orang mana, tak payah. Dia boleh habaq ni orang Malaysia kan. Sebab semua kita jenis lagu tu. Basuh kalau boleh kepiah tak tepi ambil. Buat 1, 2, ambil ya, 3. 3 kali basuh ni seluruh kepala dia cahaya. Orang pun perasan, oi, cahaya, orang mayang ni, orang bagus ni, orang ni. Hak baca surah apa nama hari Jumaat, surah Kahfi pada hari Jumaat, lagi dahsyat daripada tu. Pasal apa? InsyaAllah dah baca surah Kahfi, pegang Quran, ambil yang sembahyang dah, tu confirm dah insyaAllah. Kalau pegang Quran, kalau kita dia pegang telefon dan sebagainya pun baca surah Kahfi pun, yalah kalau tak ambil ayat sembahyang pun, dia ada kelebihan lain pula. Apa dia? Cahaya tu memancar daripada tapak kaki sampai ananis sama, sampai kepada yang dikatakan kepada langit, sampai ke bahagian langit yang akan meneranginya kelak pada hari kiamat. Contoh kedua bagi faham ambil lah. Lah pesta Penang ada lagi ke? Ada lagi no? Tak tahun ada lagi. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak bila kita pergi pampir, kita pergi pesta, kita pergi apa nama tempat-tempat orang buat gitu, hak depa duk suluh lampu. Kan? Perasan nak lampu tu? Kau tuan-tuan jenis tak bisa pergi tempat gitu. Dah soleh jenis tempat-tempat lara tu kami tak pergi. Pergi contoh pergi. Tuan-tuan perasan kan? Hak lampu dia suluh sampai ke sana. Tuan-tuan boleh bayang tak? Orang nak pergi fanfare. Masa dulu di Sungai Petani ni, tepi highway betul-betul itu memang ada fanfare. Dia suluh pergi, kita duduk atas highway ni pun nampak dah ni. Tuan-tuan boleh bayang tak lampu lagu tu, hak buat majlis fanfare, hak buat majlis pesta lagu tu pun orang boleh tahu tempat tang mana disebabkan lampu suluh lagu tu je sampai ke langit tu. Bukan nak tinggi terang mana pun, bulat lampu suluh gitu, suluh dua gitu, kita kata tang tu. Tuan-tuan boleh bayang akhirat esok lagu mana orang manusia yang hak jenis lagu ni
jadi perhatian kepada makhluk-makhluk lain dan jadi cemburunya kepada makhluk-makhluk lain disebabkan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat dia pada hari kiamat. Kaki daripada kaki sampai ke langit, cahaya mai daripada tubuh badan dia. Boleh bayang? Orang lain muka kelam, orang lain muka terbakar, orang lain ada hak berjalan di akhirat esok dengan pakai muka bercalak. Ada orang yang main dalam keadaan badan mai tangan kita, insya-Allah, amin ya Rab. Ataupun orang-orang yang beramal benda-benda lagu ni, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Ui, siapa dia yang bersinar sangat tu, menonjol sangat tu? Siapa dia tu? Tanya siapa dia? Tu dia tu dulu duk baca surah Kahfi hari Jumaat pada ni. Allah, hari ni nampak sungguh no kelebihan orang buat amal. Hari ni nampak sungguhlah kelebihan orang yang buat pahala. Hari ni, masa tu kita nak cemburu dah? Tak ada masa dah masa tu. Tu Syekh panjang Syekh. Oi, bukan semua orang ni nak baca surah Kahfi 111 ayat ni, mampu 111 ayat nak baca. Tuan-tuan, bukan panjang mana pun. Kalau tuan-tuan baca betul-betul 15 minit tak kurang, kadang-kadang lebih sikit surah Kahfi tu. Tambah surah Mu' kita ada baca malam-malam tu kan, 7 minit kadang-kadang boleh habis dah. Taklah saya baca tak apa nak ni, tak apalah ustaz-ustaz, tak apalah boleh baca laju dia kata. Ambil lah setengah jam. Setengah jam pun tuan-tuan nak banding dengan 24 jam mak kita duk ada. Ni Jumaat pun main pukul 1.45. Nak baca surah Kahfi celah mana? Bila masa kita nak baca surah Kahfi? Minta maaf cakaplah contohlah, bukanlah kita marah dah. Tapi nak habaq kata kita masa tu ada tapi kita tak erti guna. 10 ayat dia dapat fadilat lain, dia tak dapat fadilat ni. Ya? Ya, boleh. Sebab tu kita sebut di sini siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dibahaskan oleh para alim ulama, mestikah kena baca sekaligus? Tak. Dia tak semestinya baca sekaligus. Sebab tu hari Jumaat ni dia masuk daripada lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, hari Khamis tu, ataupun kita katakanlah lepas sembahyang maghrib hari Khamis tu, hari Jumaat dah tu. Hari Jumaat dah tu. Masuk masuk maghrib hari Khamis tu, masuk dah hari Jumaat tu. Maka lepas sembahyang maghrib tu baca 10 ayat ke 20 ayat ke. Sekali sembahyang isyak baca 10 ayat 20 ayat lagi. Sekali lagi subuh baca 10 ayat 20 ayat. Baca sekali lagi sebelum Jumaat 40 50 habis ayat tu. Mau kan tak mau je. Tapi kalau kita betul-betul jagalah, betul-betul main sembahyang awal. Contohlah kita keluar pukul berapa? 12.30. 12 suku keluar dah berjabat. Nak makan pun katalah pergi cari keliling pergi makan nasi kandang atau mana-mana, takkan tutup makan sampai sejam setengah. Bila kita kata setengah jam, 12 suku 12.45, lah 12.50. 12.50 kalau kita sampai masjid lah zuhur awal 1.5 minit contoh. 50, 55 pukul 1, 1.5 minit, 20 minit. 20 minit tu kalau kita tolak pergi ambil ayat sembahyang, tolak pergi ambil solat sunat tahiyatul masjid, adalah baki 5 minit ataupun 10 minit. Tang tu saja pun baca setengah dah. Tak lagi lepas Jumaat nak kalau apa dah? Makan dah. Masuk ke apa? 2.30. Masuk 2.30. Dah kalau zuhur 1.5 minit. Takkanlah mana hak khatib tu bengong sangat pergi khutbah sampai pukul 3. Kemarin saya khutbah paling pendek. Selalu duk khutbah lama juga. Kemarin ni ialah dia dengan letih tak habis lagi. Lagi khutbah ingat kemarin 10 minit tak sampai apa. Kemarin saya cerita sikit lah. Cerita satu, orang keluar ayat Quran 2, lepas tu bagi contoh 3, suruh buat apa 4, tak tahu Kemarin di antara khutbah saya paling pendek, saya baca ayat Quran 2. Tu saya kata, tuan-tuan, benda ni mati tak bila mai. Lepas tu saya kata, kita mati nak macam mana? Kita pilih. Maka saya saran ambil satu sunnah Nabi SAW yang kita niat kita ikut sunnah dan kita cadang nak mati dengan cara lagu tu. Barakallahu lakum fil Quranil azim. Katuk tu. Mari boleh ringkas. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, benda ni kelebihan
yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang Allah Ta'ala bagi kemampuan. Sebab tu tuan-tuan, walaupun 110 ayat ataupun 111 ayat memang berat, tapi kalau Allah Ta'ala pilih kita untuk buat amal tersebut, benda tu akan jadi ringan kat kita. Nah, baik. Apa lagi kelebihan dia yang kedua? Ghufira lahu ma bainal jum'atain. Allah Ta'ala akan bagi keampunan kepada dia di antara dua Jumaat. Contohnya kemarin kita baca surah Kahfi, sepanjang daripada kemarin, hari ni, esok, lusa, tulat, tungging sampai Jumaat nak main lagi, dalam tempoh tu Allah ampun siap dah dosa kita. Bayang tengok bengah ni, mari ni kita buat, esok, lusa, tulat, tungging semua sampai hari Jumaat nak main ni, hak dosa kecil hak kita duk buat ni Allah Ta'ala ampun siap dah. Tapi jangan duk buat lagu, jangan duk buat kemas lah. Ni dah baca surah Kahfi apa semua, tengok-tengok esok tu, lain macam mang ni. Jangan kata apa, aku di antara orang yang Allah Ta'ala ampun siap dah dosa. Aku buat apa hari ni pun Allah Ta'ala ampun dah. Hamba jangan duk kata apa kat aku orang kemas. Jangan tak buat aku tu lah. Maksudnya apa dia? Kita sangka baik bahawasanya, dan tuan-tuan boleh bayang lah, minta maaf no? Kita baca surah Kahfi, Allah Ta'ala terima. Kita dosa besar kita tak buat, ataupun kita minta ampun dah malam Jumaat, kita mati hari Selasa. Sepanjang daripada Jumaat sampai Selasa tu kita tak buat dosa besar. Kalau ada buat dosa kecil pun sikit, kerana baca surah Kahfi, Allah Ta'ala ampun segala dosa besar. Allah Ta'ala ampun segala dosa besar kita tobat tadi ni. Hak dosa kecil, hak 2-3 hari, 4-5 hari kita buat, Allah Ta'ala ampun. Mati hari Selasa, mati hari Rabu, mati hari apakah sebelum sampai hari Jumaat. Tuan-tuan boleh bayang tak lagu mana keadaan orang lagu tu? Kita ni kadang-kadang kita tak lentik, tak tengok perhabis sampai tara tu. Sebab tu kadang-kadang kita buat amal pun nak buat, tak mau buat. Puasa malas, puasa rajin. Rugi. No? Rugi. Antara dua Jumaat tu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun kita. No? Baik. Muka surat 89 terdapat banyak kelebihan bagi pembaca surah Kahfi. Paragraf yang ketiga, terpancar cahaya daripada sim baca hingga ke Baitul Atiq, akan terpelihara daripada fitnah Masihud Dajjal. Yang pangah cerita tadi ni, hak 10 ayat tu. 10 ayat awal, 10 ayat lah. Hak tu khas untuk elok daripada Dajjal. No? Betul ya no kan? Baru sedap sebut. So pakai piak tadi tu lah. Hei orang-orang kafir, Allah dengar macam bagus. Hei orang-orang kafir, Allah kan. Lagu tu je. Masa Dajjal ni pun baca 10 ayat awal, 10 ayat lepas akhir elok daripada Dajjal. Akan turun rahmat dan ketenangan yang diserai oleh para malaikat dan diampun dosanya di antara Jumaat. Sebab tu saya tulis juga di bawah sekali. Yang tuan-tuan tengok dalam kitab saya tu, saya kata walaupun dah menjadi adat bagi kita baca Yasin malam Jumaat, akan tetapi pihak surau, pihak masjid ataupun ahli keluarga buat juga yang dikatakan surah Kahfi ni untuk kita jadikan ia sebagai adat pada masa depan. Contoh, minta maaf saya nak tanya tuan-tuan, 10 tahun sudah ada orang baca surah Al-Mulk di masjid? Saya rasa tak berjumpa. 10 tahun sudah tak berjumpa orang baca surah Al-Mulk di masjid. Tapi lah ni tuan-tuan tengok, rata-rata masjid, rata-rata masjid lepas sembahyang Isyak, boh surah Al-Mulk dulu, baru saya lagi ni buat sembahyang sunat. Tuan-tuan, itu adat yang dimulakan. Siapa hak mula dulu ni, hak baca surah Al-Mulk lepas sembahyang Isyak tu, mati dah pun lah ni pahala ni berjabu tuan-tuan nak abang. Ya? Apa dia? Bid'ah. Tu pun ada ni cakap lagu tu. Duk kira bid'ah dia ya. No? Duk kira gram dia, duk kira panas dia. Dia tak kira hak panas kita. Macam-macam isu tuan-tuan, sungguh. Tapi nak abang mai, sebelum ni tak ada orang buat gitu. Tapi adalah beberapa orang yang menggerakkan untuk buat baca Mulk lepas Isyak. Lah kali hari ni dah jadi budaya majoriti tempat kita. Tak tahulah di Penang saya tak tahu. Kalau di Kedah rata-rata masjid. Penang pun macam tu. Saya biasa tuan-tuan, masa jadi timbalan qadi di Baling,
kami buat satu program pelancaran bacaan al-Mu' lepas isyak. Masa tu baling pun tak ada lagi duk buat apa nama tak. Kita ambil satu kertas, ada cetakan di situ, kita buat pergi ke masjid-masjid, panggil pula semua tutup imam masjid, buat majlis perasmian pelancaran bacaan surah al-Mu' peringkat daerah. Mula daripada situ pakat ambil. Lagi berjangkit pergi daerah tu, berjangkit pergi daerah tu, berjangkit tu. Kita pun bukan benda ni, kita pun baru tahu sehari dua ni je baca ilmu. Kita pun ambil hak orang. Hak orang mula buat kempen ataupun hal tersebut, bayangkan tengok pahala dia banyak mana. Sama macam surah apa nama Kahfi yang kita sebutkan ni. Contoh macam surau. Tuan kata pergi hari Khamis malam Jumaat baca Yasin. Tak apa, baca Yasin. Lepas isyak, selain dari surah Al-Mu', siapa yang nak ikut serta, kita akan baca surah Kahfi setengah ataupun suku. Contoh. Ataupun apa nama masjid, daripada duk buat apa nama tazkirah, misalnya kita katakan tazkirah ni kami duk ni apa, selalunya kita buat ni, okey lah ni kami nak ubah sikit, nak buat lagu mana 10 minit 15 minit sebelum Jumaat tu imam akan mengepalai bacaan surah Al-Kahfi dengan anak Qur'an pada hari Jumaat. Khutbah, habis khutbah, orang yang khutbah tu sekali dia turun nak jadi imam, dia lepas habis sembahyang pertama, dia bangkit pula, dia bagi kultum. Kultum ni istilah dia orang Indonesia, belah-belah Indonesia. Kultum ni apa dia? Kuliah 7 minit. Habis lagi sembahyang apa sembahyang Jumaat pop dia bangkit 7 minit, dia akan nasihat. Dia ambil tempat balik yang hak mana tazkirah sebelum Jumaat tu, dan kali dia ambil lepas daripada Jumaat 7 minit sahaja. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kita nak buat tak apa buat. Jadi kita fikirlah yang mana bagi mudah. Yang belakang tu muka surat 90-91 tu, yang tu kesimpulan yang saya ambil parti-parti perbahasan ataupun tajuk dalam surah Al-Kahfi. Sepanjang 110 ayat tu dia cerita pasal ni, cerita pasal ancaman kepercayaan pada Allah Ta'ala yang punya anak, cerita pasal Ashabul Kahfi, cerita pasal Nabi Muhammad suruh memuliakan orang yang lemah dan rajin doa cari ikhlas, cerita pasal 2 orang pemilik kebun yang Allah Ta'ala uji mereka ni. Ni cerita ni semua ada dalam surah Kahfi, susun dulu satu-satu berapa kejadian yang berlaku pada hari kiamat dan berdekat iblis, akibat tak hirau berkata Allah, kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, kisah Zulkarnain, Ya'juj dengan Ma'juj, azab bagi orang musyrik dan pahala bagi orang mukmin. Ni semua duduk dalam apa nama surah Kahfi. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan pergi cari mana-mana Quran, yang Quran tu, kalau Quran tafsir tu, dia satu ada Quran tafsir yang cerita semua sama. Dia ayat tafsir, ayat tafsir, ayat tafsir. Kalau tuan-tuan perasan, tu jenis Quran tu. Tu. Quran tu, tuan-tuan perasan, tu Quran tu dulu ni kalau siapa pergi Mekah tu dapat tu. Arab Saudi tu. Ada yang macam tu, ada yang cetakan lain. Jenis Quran lagu tu, tuan-tuan pergi tengok tafsir, dia tafsir bukan semata tafsir, tapi dia buat mai tajuk. Ada mai tajuk. Contoh muka surat ni, berapa ayat, sekali lagi dia tulis tajuk atas, apa nama, kesan meninggalkan solat. Kesan meninggalkan solat ni ayat daripada nombor berapa sampai nombor berapa. Sekali ni dia masuk tajuk lain lah. Dia buat mai tajuk lain pula, kisah Bani Israel dengan Nabi Musa. Contoh, dia akan buat mai pula. Yang tu kita tahulah cerita ayat tu pasal apa. Lepas tu orang yang jadi tu imam pun, bila orang yang duduk belakang ni geng hafizul Quran dan reti tafsir, dia akan gelak. Bila kita baca ni, saya kalau masjid Kuala Ketih, duduk kuliah bulanan di sana, hak duduk mai sembahyang tu, profesor, doktor Arab hak duduk mengajar di Unisa, duduk di masjid tu, saya tak baca ayat Quran hak banyak lah. Baca semua surah pendek, mudah. Pasal apa? Pi silap pi ambil ayat lah, kena ayat tu tergantung. Ayat tu tergantung. Nanti saya tunjuk kat tuan-tuan, ada satu ayat, dia muka surat ni
ayat bawah sekali tu, kalau ikut tu ayat mati dah tu. Tapi sunatnya, sebaiknya jangan berhenti tang ni, sambung pada ayat yang sebelah. Sambung pada ayat sebelah. Itu sepatutnya. Tapi kebanyakan daripada kita, oh ni ayat ni mati ni, ada nombor ni, berhenti tang ni sudah. Tak, dia ada. Nanti saya tunjuk kat tuan-tuan ayat tersebut dalam surah Baqarah kalau tak silap saya. Tapi hujung-hujung dah surah Baqarah atau Ali Imran, hujung-hujung dah dia berhenti tang ni. Jangan berhenti, tapi kena terus buka muka surat, sambung ayat atas ni sikit. Itu sambung ataupun cara yang paling baik. Nanti kita akan sebutlah. Nanti saya cari, saya tunjuk balik kat tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah sekalian, cukup sekadar tu. Nanti kita akan masuk pada bulan depan insya-Allah pada hadis yang ke-34, melakukan salat sunat tasbih. Oh, ni siapa boleh beramai ni, cukup sebulan jadi wali tu. Nak insya-Allah tuan-tuan mati Allah sekalian, minta ampun dan maaf kalau salah silap terkasak bahasa. Dan insya-Allah saya nak minta tuan-tuan tolong hadiahkan Al-Fatihah kepada ibunda saya dan juga semua muslimin dan muslimat, mak-mak, ayah-ayah kita, adik-beradik kita yang telah pergi meninggalkan kita. Moga-moga menjadi kebaikan bagi mereka. Walahum bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan mati Allah sekalian. InsyaAllah moga Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita lagi untuk kita sambung bacaan kitab dan menggabungkan amal ibadat kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Rabbana zidna ilma wa sa'na fi rizqina wa barikna fi ma razaqtana waj'alna wahban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati minal muqarrabin ya katsiran nawal wa yahsan al fi'al wa ya mubdian bila mithal wa ya qa'iman bila zawal lakal hamdu laka minna wa lakal syaraf ala kulli hal. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.